Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua viewers live Facebook SG Academy. Hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat hari yang ke-10 kalau tak salah saya, hari ke-10 kita berada dalam Movement Control Order ataupun MCO. Ada orang kata MRO, tak kisahlah, janji dia adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, ini adalah sesi yang kedua bagi viewers yang baru saja join kita pada hari ini. Ini adalah sesi yang kedua kita. Hari Rabu lepas kita ada buat sesi yang pertama, di mana kita ada buat sesi perkongsian bersama dengan Cik Gadi. Cik Gadi pun ada dekat studio hari ni. Hai semua. Rabu hari tu Cik Gadi dah berkongsi dengan viewer di luar sana berkenaan dengan bidang sistem komputer. So hari ni kita ada sesi yang seterusnya di mana kita buat pasal kita berkongsi sedikit berkenaan dengan bidang kreatif multimedia. Bersama kita pada hari ini kita ada Cik Siti Joydia atau nama glamour dia adalah Miss Ju. So kepada viewers di luar sana, kalau nak tahu lebih lanjut pasal Miss Ju, jadi kita akan pergi lebih lanjut lah. So mungkin sedikit sebanyak pada yang terlepas pada sesi yang first kita buat Rabu itu, apa yang kita buatkan adalah berkenaan dengan bidang TVET dalam sistem komputer sistem. So kita ada Cik Adi ada mention lah apa dia bidang pekerjaan, apa yang akan dipelajari dan sebagainya. So siapa yang terlepas boleh cari balik, boleh scroll down dekat kita punya page Facebook SG Academy tu. Cari dekat post yang sebelum ini dan boleh nampak lah kita punya live yang sebelum ni. Alright. Mungkin sebelum saya melebar panjang lagi, nama saya adalah Muhammad Syafiq. So saya adalah moderator untuk sesi pada petang ni. Bersama dengan saya pada hari ni kita ada dua orang. Seorang Cik Khairi, pakar dalam bidang komputer sistem. Saya jemput dia lagi sekali. Hari tu hari Rabu hari tu dia dah datang. Hari ni saya jemput dia lagi sekali untuk menemani saya menjadi co-moderator untuk sesi kali ni. And then bersama kita ni kita akan tampilkan Cik Siti Joydia ataupun nama glamour dia saya akan panggil lepas ni Miss Ju lah. Kalau biasa glamour nama Miss Ju. Saya adalah seorang pakar dalam bidang kreatif multimedia dan dia telah melahirkan ramai graduan TVET kreatif multimedia. Tersasul di situ mungkin tadi sepatutnya kita start sesi tadi pukul 3 tapi katanya yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja dia buat sidang sesi live dia. Sesi live dia berkenaan dengan package rancangan ekonomi lah. So mana-mana adik yang parent yang tadi tengok pasal package tu ada banyak lebih kurang dia punya dana diperuntukkan tu lebih kurang adalah 250 bilion. PTPK pun ditangguhkan ya? Ya, itu antara berita baik kepada pelajar-pelajar TVET ni. Okay, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada viewers yang sudi meluangkan sedikit masa untuk menonton sesi live SG Academy pada hari ini. Saya katakan tadi kita ada bersama kita ada Miss Ju, seorang pakar dalam bidang kreatif multimedia. Okay, saya tak perlu kot perkenalkan Cik Gary. Siapa yang terlepas tu mungkin boleh check balik sesi kita pada hari Rabu lepas lah. Tapi mungkin sedikit Cik Gary adalah pakar dalam bidang sistem dan saya jemput dia pada hari ini untuk jadi co-moderator bersama saya untuk berkongsi juga dengan Miss Ju lah. Right. Saya nak start kita punya sesi pada petang ini dengan Miss Ju. Mungkin Miss Ju boleh berkongsi sedikit, boleh perkenalkan diri, perkenalkan diri and then mungkin kongsi sedikit dengan viewers di luar sana apa background Miss Ju, apa pengalaman Miss Ju dalam industri kreatif multimedia ni. So saya silakan Miss Ju lah. Okey, terima kasih Encik Syafiq. Okey, sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, terutama sekali kepada viewers yang sedang menonton live ini.
Nama saya Siti Juhairiah atau lebih dikenali sebagai Miss Ju, dan telah berkecimpung dalam bidang multimedia kreatif lebih kurang 5 tahun pengalaman. Jadinya pertama sekali sepanjang pelibatan saya dalam bidang industri kemahiran ini, saya terlibat dengan penghasilan skrip oleh Finas. Selain itu, saya juga aktif dalam mengendalikan broadcast perfilman seperti shooting set di belakang tabir. Saya juga pernah menjadi art director untuk shooting PSA atau lebih dikenali sebagai Public Service Announcement dan sebagainya. Selain itu, saya juga berpengalaman dalam menghasilkan animasi 2D yang menggunakan Adobe berkaitan. Selain itu, graphic design dalam menghasilkan reka bentuk grafik. Dan juga saya juga berpengalaman dalam bekerja di syarikat percetakan grafik sebagai graphic designer selepas tamat belajar. Jadi itulah sedikit sebanyak pengalaman yang saya ingin kongsikan pada anda, terutama pada adik-adik yang sangat berminat untuk menceburi bidang kreatif multimedia. Okay, yes. Jadi saya kembali kepada Encik Syafiq lah. Dia, Miss Ju ni walaupun dia punya pengalaman dia orang kata apa, mengarah, buat editing filem, editing video di luar sana sebagainya, tapi dia masih ada rasa nervous bukan senang bukan senang kita nak bawa orang live ni untuk cakap live, selalu cakap depan nak murid kita cakap live. Okay, Miss Ju, tadi you ada, anda ada mention pasal pengalaman dalam industri. So kenapa tiba-tiba daripada pengalaman industri tadi, projek dengan Finas, buat editing video tu di animasi dan sebagainya tadi, kenapa tiba-tiba beralih arah untuk ke bidang pengajaran, bidang TVET pengajaran? Adakah ada satu inspirasi di sebalik itu? Kenapa tiba berubah untuk mengajar student pula? Ya, terima kasih Encik Syafiq. Okay. Ceritanya bermula dari apabila saya bekerja di industri, okay, saya tak cakap saya banyak ilmu di industri dan boleh bawa ke bahagian pengajaran. Okay. Di sini saya ingin ceritakanlah sedikit banyak di mana dulu saya terlibat dalam bahagian industri di mana bila saya join shooting ataupun penggambaran, membuat sesuatu filem apa semua tu dan juga animasi, saya rasa saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan anak-anak murid yang memerlukan perhatian dan dorongan. Okey, oleh sebab itulah saya memilih dalam bahagian pengajaran kemahiran, saya nak bawakan apa yang ada di industri dan saya nak developkan kepada anak-anak murid saya. Itu satu usaha yang murni, bukan semua orang bukan semua orang boleh sabar dan mengajar. Saya sendiri kalau mengajar orang, kalau orang tak boleh follow, saya pun rasa macam susah juga nak memerlukan kesabaran yang tinggi untuk mengajar dalam bidang kemahiran ni lah. Okay, mungkin saya nak mungkin pada viewers yang di luar sana, terutama kepada adik-adik lepasan SPM ataupun para ibu bapa, mungkin sebelum ni pernah dengar perkataan TVET. Dulu masa like last year, even this year juga, tahun ni juga, kerajaan Malaysia melalui beberapa kementerian terutamanya Kementerian Sumber Malaysia, dia ada memperkenalkan ataupun dia ada menekankan istilah TVET ni. So bila keluar istilah TVET di media masa, media sosial, semua orang dah tanya, apa benda tu TVET kan? Apa beza TVET dengan akademik ni? So mungkin dekat yang video kita kat luar ni mungkin tak pernah dengar pasal TVET, ataupun dia pernah dengar tapi dia tak jelas pasal TVET, dia tak berfaham dengan TVET. So mungkin Miss Ju boleh perkenalkan ataupun boleh perjelaskan kepada mereka seperti apa itu TVET. Baiklah, terima kasih Encik Syafiq. Okey, apa itu TVET ya? Okey, mostly ramai yang masih tertanya apa itu TVET sebenarnya, betul? Jadi dekat sini saya boleh memperjelaskan lagi lah apa itu sebenarnya TVET. TVET itu bukanlah satu perkara yang asing sebenarnya di Malaysia. Jika kita lihat, okay, so TVET sering disalaherti sebagai pilihan kedua dan hanya layak untuk individu yang kurang cemerlang dari segi pencapaian akademik. Sebenarnya, stigma ini sudah lapuk ditelan zaman.
kerana kini graduan program TVET kian mendapat perhatian oleh majikan. Kemudian TVET adalah singkatan kepada Technical and Vocational Education Training atau lebih dikenali sebagai pendidikan teknikal dan vocational. Proses pendidikan TVET ini adalah lebih menuju ke arah industri yang memerlukan tenaga kerja yang terlatih serta berkemahiran tinggi. Okey, kemudian di Malaysia seperti yang kita lihat, TVET telah diberi nafas baharu untuk mengubah tanggapan dan persepsi negatif ibu bapa dengan kemahiran. Stigma ini adalah biasa memandangkan ramai di antara kita yang lebih menekankan akademik dari dahulu lagi. Skop TVET Malaysia adalah berlandaskan standard pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran, psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Okay. Saya nampak Mizu ni, Amin, macam dia dah bukan trainer kreatif multimedia ni, ada train orang ada train orang berpidato ke berdebat ke macam ni. Mungkin Cik Gary ada apa yang nak ditambah di sini? Itulah betul lah apa yang Miss Ju cakap tu. Kebanyakan orang dia nampak sebagai TVET ni sebagai option alternatif ataupun option nombor 2. Kalau diizinkan saya share sesuatu? Boleh silakan. Nak share apa tu? Okey, ini adalah berita daripada BH Online. Okey, ini kita punya mantan Menteri Pendidikan lah. Ketika berucap di Majlimakan Forum TVET Asia 2018, kira 2 tahun lepas lah. Dia menyatakan bahawa TVET akan menjadi pilihan pertama dalam masa 5 tahun. Maksudnya kalau 2018 ni, masa ni dah makin datang kepada kita lah. So tak lama lagi TVET ini menjadi option nombor 1 untuk pelajar-pelajar teruskan pembelajaran diorang dan terus ceburi ke alam pekerjaan lah. Baik. Ini satu berita bagus untuk walaupun Menteri Pendidikan kita dah saling bertukar sekarang, tapi saya percaya bahawa masing-masing yang berada dalam peringkat tertinggi kerajaan akan percaya bahawa TVET ini boleh berkembang dengan pesat lah lagi-lagi menuju kepada IR 4.0 ni. Okey, Cik Ju, Miss Ju. Okey, ini tak ada fokus dengan Cik dan Miss. Saya tak kahwin lagi. Amboi, siap promo diri sendiri tu. Okey, jangan drop komen di sebelah ni viewers kan. Okey, bagi viewers yang baru join kita pada petang ni. So kita ada dengan kita ada Cik Siti Joy ataupun nama gamer dia Miss Ju, berkongsi dengan pendapat kita berkenaan dengan peluang TVET dalam bidang kreatif multimedia. So tadi Cik Ju dah terangkan sedikit pasal TVET. Apa beza TVET dan akademik ni? Apa kelebihan TVET berbanding dengan akademik yang sudah ada sekarang? Okey, antara bidang TVET dan juga akademik ya. Jika kita lihat dekat sini, seperti dalam era teknologi komunikasi bidang ini sangat membangun dengan pesat kan. Jadinya TVET dan juga akademik dia sangat berkait rapat, berhubung rapat. So bila kita lihat dekat sini, apa yang kita lihat dekat sini antara kemahiran dan juga akademik sekarang ni dia lebih kepada kemahiran dan juga pekerja majikan dekat luar sangat memilih kemahiran berbanding akademik. Alright, terima kasih atas ada Cik Kerry nak tambah apa ke di sini? Betul apa yang Miss Ju cakap tu. Sekarang ni dekat industri kita lebih memerlukan pekerja yang bila dia masuk kerja dia terus mula bekerja kan. Tak perlu lagi ambil masa 1 bulan 2 bulan untuk training. Betul. Cuma saya ada satu soalan lah untuk Miss Jo ni kan. Kita ni bahagian komputer sistem berlainan lah dengan multimedia tu. Tapi kita sedia maklum dengan definisi multimedia kreatif itulah kan.
yang diterangkan oleh Miss Ju sebelum ni lah. Tapi saya percaya multimedia juga boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian lah, seperti macam contohnya web development ke, broadcasting ke, animation ke, atau ada lagi yang saya tak tahu kan. Mungkin Miss Ju boleh terperincikan lagi mengenai cabang-cabang multimedia ataupun apa-apa yang mengenai multimedia yang kalau adik-adik kita berminat antara salah satu cabang ni, diorang boleh dapat informasi daripada Encik Ju. Okay, terima kasih Cik Khairi. Okay. Uh, okay, apa definisi multimedia dan juga apa cabang-cabang yang bila adik-adik ni mencuburi dalam bidang kreatif multimedia ni ya. Okay, seperti yang kita tahu, di dalam era teknologi ataupun komunikasi, bidang ini sangat membangun dengan pesat. Selain itu, ia juga menuntut para graduan agar mahir, kreatif dan inovatif dalam setiap aspek reka bentuk multimedia. Sejajar dengan perkembangan pesat teknologi, maklumat dan komunikasi ICT. Okey, faham ya? Okey, kemahiran bukan boleh faham. Dia terbawa-bawa elemen mengajar tu ya. Itulah sebab dia mengajar dan juga ni kan. Okay, saya sambung dalam selain itu kemahiran ini bukan sahaja memudahkan anda untuk mendapatkan pekerjaan, malah ia dapat membuka peluang kepada diri anda sendiri. Kalau kita bila kita dah membuat sesuatu, mestilah kita akan bekerja, betul. Kemudian dia akan bila kita dah dapat satu peluang di mana kita dah tahu kita punya kemahiran, kita dapat mencipta peluang pekerjaan baru dengan kemahiran yang sedia ada. Jadinya jika kita boleh lihat terlalu banyak cabang-cabang dalam bidang multimedia kreatif lah. Seperti contoh apabila adik-adik yang telah menamatkan pengajian dalam bidang ini, adik-adik boleh menjadi seorang penerbit, juru animasi, pereka grafik dan web, teknologi kreatif, pereka produk digital, video editing dan banyak lagi. So, adik-adik tak perlu risau kerana bidang ini mampu menjamin masa depan adik-adik kelak. InsyaAllah itu satu saranan yang sangat panjang lebar daripada Okey, saya pula nak belajar multimedia ni. Amin. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan tadi, Miss Ju. So mungkin setelah penjelasan yang panjang lebar tadi daripada Miss Ju, and then juga ada soalan dari Encik Khairi, mungkin ada viewers kita yang di luar ni yang dia dah mula start rasa berminat nak masuk dalam TVET ni, nak belajar dalam TVET. Mungkin sedikit berdoa untuk viewers di luar sana, terutama adik-adik yang baru lepas STM. Antara cabang untuk kita belajar dalam bidang TVET ni, adalah menerusi Diploma Kemahiran Malaysia. Diploma Kemahiran Malaysia ni dia tak sama dengan diploma diploma yang ada di universiti dan di kolej swasta, akademik ni. So mungkin Cik Ju, Miss Ju boleh explain sikit lah pasal apa dia Diploma Kemahiran Malaysia ni dan kenapa adik-adik yang di luar sana, terutama pasal SPM yang nak ceburi TVET ni, kena ambil DKM, perlu ambil DKM dan apa yang bagus tentang DKM ni. Okey, terima kasih Encik Safi. Okey, mungkin ramai yang tidak tahu apa itu DKM dan SKM, betul. So dekat sini saya nak menerangkan sedikit tentang penjelasan DKM dan SKM. DKM kita panggil sebagai Diploma Kemahiran Malaysia dan juga SKM kita panggil dia sebagai Sijil Kemahiran Malaysia. Tersasul sikit, maaf ya. Okey, kemudian dalam DKM ni apa yang pelajar akan dapat dari manfaat bila dia ambil DKM. So DKM ini akan disama taraf dengan diploma dari universiti awam dan swasta sebenarnya. Okey, DKM ini adalah tahap 4 bagi kemahiran. Bila mana pelajar itu telah menamatkan sijil tahap 2, 3, kemudian dia akan beralih ke tahap 4, iaitu kita tak panggil dia tahap 4, kita panggil dia DKM Malaysia lah. Okey, kelayakan adalah menyamai atau setaraf dengan diploma dari universiti awam dan swasta.
Oleh itu, anda tidak perlu rasa was-was dengan DKM dan SKM yang anda perolehi kerana ianya setanding dengan diploma universiti. Kemudian mungkin adik-adik tanya, mungkin adik-adik ada berasakan rasa macam iktiraf ke SKM ni, DKM ni diiktiraf ke apa semua kan? Okay, yes, dia sangat diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Kerana DKM dan SKM ini dikeluarkan oleh MLBK, badan kerajaan yang memikul tanggungjawab cukup besar dalam melahirkan tenaga kerja mahir bagi keperluan industri dalam negara. Oleh itu, tidak timbul lagi keraguan berhubung pengiktirafan terutama dari industri. Ini kerana graduan lepasan SKM ataupun DKM menjadi rebutan majikan kerana mereka ini memang terlatih, mahir dan berkeupayaan melaksanakan tugas dengan cemerlang lah. Okey. Terbaik tu penjelasan panjang lebar tu. Mungkin Cik Eri ada apa-apa nak ditambah? Itulah dahsyat, meyakinkan rasanya. Okey. Saya sebelum ni adalah bergelumang dengan bidang-bidang akademik ini kan. So saya perasan ada satu kajian yang dilakukan oleh para pekaji akademik. Kalau boleh saya share ya. Okey, yang ini adalah academic paper lah. Kajian dia menyatakan bahawasanya pelajar akan belajar melalui beberapa metod pengajian lah. Misalnya ada sesetengah pelajar cenderung belajar melalui pendengaran. Kalau cikgu bercakap tu dia dengar, dia dah boleh faham, ataupun cikgu explain secara verbal, dia dah boleh faham dah. Tapi bukan semua pelajar macam tu. Ada yang pelajar dia suka belajar melalui visual kan. Visual, dia nampak gambar, dia nampak lukisan ataupun dia nampak video, dia lagi senang nak faham berbanding pelajar yang dengar audio tu lah. Dan yang ketiga, pelajar yang mungkin dia suka menyentuh objek fizikal. Dia suka membuat ataupun lebih cenderung nampak pergerakan sesuatu, baru dia senang nak belajar kan. Misalnya kalau kat sekolah tu fizik kita ada banyak eksperimen, so dia lagi senang nak belajar kalau ada eksperimen macam tu kan. Tapi berdasarkan kajian ini amat ketara sekali bahawa kebanyakan pelajar sangat cenderung dengan visual lah. Dia mengatakan kat sini, it can be concluded that most preferred learning style was visual and visual related learning. So dekat sini saya rasa macam kalau kita tengok dekat Malaysia, kita tak terlalu banyak lagi konten-konten multimedia dalam sistem pendidikan inilah. So saya rasa multimedia ni boleh menjadi komponen penting dan membawa satu role yang sangat besar lah dalam development pendidikan dekat negara Malaysia ni lah. So apa pendapat Miss Ju? Apa yang multimedia boleh contribute kepada pendidikan dekat Malaysia ni? Okay, alright. Terima kasih Encik Khairi. Betul dengan apa yang Encik Khairi berkatakan sebentar tadi. Di sini saya ingin berkongsi juga pengalaman saya sepanjang saya berkecimpung dalam bidang pendidikan kemahiran. Dari segi pemerhatian saya, setiap pemahaman pelajar tu sangat berbeza. Di mana ada segelintir pelajar yang cenderung untuk belajar dengan cara berasaskan pendengaran, penjelasan melalui bunyi ataupun secara percakapan, di mana proses itu dipanggil sebagai pembelajaran teori. Dan begitu juga kepada pelajar yang cenderung untuk menerima pembelajaran berasaskan pandangan yang menggunakan gambar, video maupun objek yang dapat dilihat dengan mata mereka sendiri. Latihan amali yang berbentuk hands-on memberi kelebihan kepada pelatih untuk memahami dengan jelas. Selalunya pelajar dalam bidang kemahiran ini mereka lebih suka untuk membuatnya sendiri di depan mata dan ia akan memberikan pemahaman yang jelas buat mereka. Okey, selalunya kalau dalam kemahiran kita lebih kepada praktikal, betul? Bila kita mengajar sesuatu, mostly pelajar-pelajar dari segi kemahiran ni dia lebih dia tidak tertumpu kepada akademik sangat tau.
So dia lebih kepada praktikal, di mana bila dia membuat sesuatu tu dia nak merasai sesuatu dan benda tu kena ada di depan mata dia. Macam itulah, seperti contoh macam kalau saya buat dalam bidang penggambaran, di mana saya akan mengajak pelajar itu keluar syuting di luar berbanding mengajar di dalam classroom. Minat mereka tu berbeza bila kita membuat option untuk bawa mereka keluar dan merasai dia punya feel dia tu. Okey, menarik dia penjelasan tu. Saya mungkin kalau saya nak share pengalaman saya kat sekolah dulu, saya ni boleh kata orang kata apa, bulat buku jugalah. So bila benda bertukang ni, bila masuk kelas pemanah hidup ni, saya ingat satu masa tu saya pas dekat kawan saya, kau tolong buatlah punya projek. Tolong buatlah ya. Tolong buat. Itu saya punya zaman sekolah tu. Okay, so Miss Ju, okay, so kita dah ulas sikit pasal berkenaan dengan Diploma Kemahiran Malaysia, apa ni kelebihan dia, dan dia adalah setaraf dengan diploma akademik di luar sana, universiti, kuali swasta dan sebagainya lah. So saya difahamkan di SJ Academy ada ditawarkan Diploma Kemahiran Malaysia juga untuk kreatif multimedia ni. So apa yang menarik pasal Diploma Kreatif Multimedia ni di SJ Academy? Mungkin boleh share sikit kat situ. Okey, apa yang menariknya di SJ Academy ya? Orang nak tahu terutama viewers kat luar mesti nak tahu. Viewers nak tahu kalau saya dah bagi penerangan, korang kena join SJ Academy juga. No matter what. Boleh ke? Boleh macam tu? Oh, boleh. Boleh tu. Kalau Miss Ju aja boleh. Ya, Miss Ju aja. Okey. Berbalik pada soalan Encik Syafiq sebentar tadi, apa yang mereka belajar di SJ Academy, dan jika mereka join belajar di SJ Academy, apa yang mereka akan diajar dan apa yang mereka akan dapat. Okey, selalunya bila di SJ Academy kita mendapat pelajar yang lebih kepada ke arah kemahiran, kemudian kita akan mendidik dia dan mempraktikkan cara-cara kemahiran pada mereka lah. Kemudian bagi apa yang menariknya dekat Diploma Kreatif Multimedia, dari tahap 2 dan 3 serta 4 iaitu diploma. Dari tahap 2 kita mengajar dia basic, di mana apa yang adopt segala tugasan-tugasan dia tu, seperti yang kita mohon untuk Cik Hairi joinkan artwork pelajar, boleh? Oh, okey. Itulah sebenarnya dekat SJ Academy kita ni berjiran lah, komputer sistem dengan multimedia ni kan. Memang bersebelahan lah. So kadang-kadang bila kita lalu nak ke tempat, nak ke lab komputer sistem tu, kita jeling-jeling jugalah kerja-kerja multimedia ni. Okey, sekejap ya. Terima kasih Encik Hairi. Ya, okey. So mungkin Miss Ju boleh cerita sikit pasal. Ya, boleh. Okey, ini adalah salah satu hasil pelajar saya yang saya didik dari tahap 2. Kemudian sekarang ni dia telah naik tahap ke tahap 3 lah. Okey, Muhammad Adli. Okey, so tahniah pada dia kerana dia handsome ya. Okey. Okey, so apa yang seperti yang kita nampak dalam ni. Okey, ini adalah muka depan majalah di mana kita mengajar mereka untuk tahap 2 iaitu Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2. Kita mengajar dia menggunakan Adobe dan juga mencipta satu idea yang kreatif untuk menghasilkan sesebuah poster. Dekat sini saya boleh tunjukkan satu, jika adik-adik berminat saya boleh tunjukkan detail lagi. Alright, ini bagi tahap 2. Kemudian kita akan beralih ke tahap 3. Tahap 3 ya. Kita boleh nampak apa artwork student yang telah dihasilkan di SJ Academy lah. Sekejap ya. Saya pun tak boleh buat. Ya. Dia ada teknik kita sendirilah. Di mana bila pelajar tu minat dan dia akan tonjolkan dia punya hasil kreativiti tu,
melalui dia punya artwork sendiri. Macam tu. Kemudian di tahap 3 pun kita akan membawa dia ataupun mengajar dia dalam bidang animasi dan juga yang ni ke? Yes, betul ni. Ini pelajar tahap 3 saya. Student dia bernama Irfan Ismadi. Dia menghasilkan animasi tugu. Dekat situ ada kecacatan sikit. Dah macam animasi musuh Senturian dah saya tengok. Yang ni pelajar ni hasilkan animasi ni menggunakan Adobe Flash. Tempoh durasi untuk dia menghasilkan animasi sebegini dalam tempoh 2 bulan sahaja. 2 bulan je? Ya, 2 bulan. Impresif itu. Dan hasil dia pun boleh dikatakan setaraf jugalah dengan animasi yang kat sana. Bila kita tahu bakat untuk budak-budak yang sangat minat untuk membuat animasi ni, kita boleh dorong dia dan kita boleh didik dia, kita boleh asah lagi bakat dia untuk menjadi lebih baik lagi di luar sana nanti. Dalam masa 2 bulan dapat create macam ni, saya agak impress. Bukan senang you nak lukis, nak animatekan dia, nak bagi movement dia, sangat susah lah sebenarnya. Tapi jika kita ada minat untuk membuat sesuatu, pasti kita boleh buat. Jalan cerita dia tadi pun menarik. Saya ingatkan kenapa ada ombak tu, ingatkan dia nak keluar ke ombak tadi. Rupanya poster Okay. Yang ni hasil daripada pelajar, di mana dekat sini kita ada, walaupun kita bukan dalam programmer, maksudnya course programmer di mana diorang main coding. Animasi pun kita ada main coding juga sebenarnya kalau ramai yang tak tahu. Tapi coding tu taklah terlalu susah dan tak terlalu senang. You guys just perlu ingat dia punya coding sahaja. Cuba tekan pause, boleh pause tak? Maksud bukan dekat video, dekat button pause tu. Okay. Kalau yes, dia akan pause. Play. So boleh play dan boleh pause. And then once kita tekan stop, dia akan back to starting lah. So yang ni kita akan ajar dia. Kita akan ajar macam mana. Kemudian bila dia orang dah belajar di bahagian tahap 2, 3 dan banyak lagi sebenarnya. Kalau adik-adik nak tahu apa yang kita belajar dekat multimedia ni, kalau you guys nak ni, you guys boleh tengok di bawah lah dan tekan link di bawah. Okay. Terbaik. Hasil kerja itu tadi level 2, level 3 ke level 4 mana ke? Level 4 ada juga. Ada juga. Jadi boleh sedikit. Maaflah. Kita ni berjiran. Jauhan. Macam tu. Okay, ini hasil daripada produk pelajar level 4, iaitu tahap 4, di mana dia membuat website. Website ini dia menggunakan Adobe Dreamweaver. So ini saya boleh berikan dari segi gambaran lah, di mana pelajar ini membuat websitenya sendiri dan ini juga adalah salah satu final project mereka. Kalau kita lihat dekat sini, kita akan ajar macam mana kita nak letak coding. Bila kita tekan klik galeri tu, dia akan terus pergi ke galeri. Dia pun ada coding-coding dia juga. Menggunakan Adobe tertentu lah. Tengok makanan tu lapar pula kan. Tempat saya ni hujan lebat pula tu kan. Tengah tengok makanan tu, tengok ada roti. Okay, kasih atas perkongsian tadi. Memang menarik lah kalau boleh join SG Academy. Memang menarik, banyak benda yang boleh belajar di sini. Saya nak pergi kepada Cik Hairi. Cik Hairi adalah pakar dalam bidang komputer. Mungkin boleh explain sikit ataupun mungkin bagi penjelasan sikit dekat viewer kat luar sana macam mana kita ada sistem komputer, kita ada kerja multimedia. Macam apa bentuk kolaborasi yang kedua bidang ni boleh berkolaborasi, boleh bekerjasama. Mungkin boleh kongsikan sedikit pendapat. Okay, sebenarnya komputer sistem lebih kepada perkakasan komputer itu sendiri ataupun macam mana function komputer itu berlaku lah.
Maksudnya dari segi maintenance dia, dari segi perkakasan hardware dia ataupun software operating system dia. Tapi bila kita pergi ke multimedia, dia lebih kepada create satu content untuk boleh kata kepada masyarakat sebenarnya. Kalau dari segi website ke ataupun dari segi poster ke ataupun animation tu sendirilah. Macam Miss Ju cakap tadi, walaupun multimedia lebih kepada design, tapi dia masih ada lagi elemen-elemen coding tu lah. Mungkin dekat situ kita boleh kalibrasi antara komputer punya, kita ada operation kita dan juga multimedia tu lah dari segi coding tu. Baik. Okay, kepada viewer di luar sana yang mungkin tertanya-tanya tadi Meju duk cerita pasal SG Academy, ada, lepas tu Cik Kadi pula mention kata apa, bersebelah lah, berjiran dan sebagainya. Mungkin saya nak share sikit lah gambar kata apa, training facility di SG Academy ni, ni di KL Negeri Pangkan. So ini adalah Creative Multimedia Lab. Kata ada komputer kat situ dan dia ada green screen untuk untuk belajar kata apa, video shooting dan sebagainya. So in fact dia kalau buat after effect juga di situ. dia buat after effect. So sebenarnya kalau viewer sebelum kita live tadi, kita ada series of video yang kita buat sebagai montage tadi. So actually ada part of the video yang diproduce ataupun dihasilkan oleh kita punya student, kalau apa yang saya fahamkan lah. So ada tu adalah hasil kerja student je lah. So ini adalah sedikit gambar pasal fasiliti di Creative Multimedia Lab kita, and then inilah saya akan share secara keseluruhan. Ini komputer sistem lab kita. Ini mekatronik. So siapa-siapa yang nak belajar pasal mekatronik, kita akan buat video live session yang seterusnya pada minggu depan, insyaAllah mungkin pada hari Isnin ataupun hari Selasa. So stay tune dengan page SG Academy. And then siapa-siapa yang nak tahu pasal drone, so pun insyaAllah minggu depan kita akan buat sesi pasal drone. So ini adalah assembling area untuk drone, mechanical, electrical, electronic, and then this actually like classroom untuk kata apa, drone. Ini adalah simulation area untuk drone. And then ada juga tempat untuk data processing. Last but not least, nanti kita akan ada satu sesi di mana kita akan berkongsi dengan kita punya pakar masak, pakar culinary. So dekat SG Academy saya difahamkan ada bidang culinary, siapa bidang ada chef masak. Siapa minat memasak ni boleh nanti boleh join lah kita sesi live ni. Like ini kita punya facility untuk borong lah. Ini so basically sedikit sebanyak facility di SG Academy. So bagi adik-adik yang luar sana, viewers di luar sana, boleh tengok kan facility kita ada cukup lah, lengkap lah daripada A sampai Z. Okay, saya kira tadi Ms. Ju ada juga ni dah berkongsi sedikit pasal peluang pekerjaan dalam bidang ni, tapi mungkin sebab tadi ada viewers kita yang dah terlepas, sebab kita dah nak kata apa, masuk 10 minit terakhir ni. So tadi Ms. Ju ada cakap pasal sedikit banyak pasal peluang pekerjaan dalam Creative Multimedia. So boleh tak kalau Ms. Ju memberi penjelasan kembali apakah dia peluang pekerjaan yang dalam bidang ni, dan mungkin kalau Cik Gadi nak tambah sedikit dalam bidang pekerjaan ni, so saya silakan kedua-dua panel lah. Okay. So saya tadi mula-mula tadi saya ada terdengar Miss Jo kata kita ada dalam animation atau perfilman. Miss Jo sendiri terlibat dalam FINAS kan. Okay, saya notice baru-baru ni kita punya industri perfilman agak baik lah kan. Kita tengok industri kita, sektor-sektor dalam multimedia ini makin pesat berkembang lah. Baru-baru ni je pelbagai filem tempatan mendapat pengiktirafan dunia lah. Tak perlulah saya senaraikan terlalu banyak rasanya. Apa pendapat Miss Ju pula tentang scene multimedia ni dalam negara kita? Apa update terbaru ke? Kalau Miss Ju nak jelaskan ke? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih Encik Khairi. Okey, dalam filem ataupun soalan yang Encik Khairi kemukakan tadi, okey. Filem adalah salah satu media yang popular di negara ini. Pada awalnya, industri filem tidak berkembang sebagai satu industri yang besar, di mana kerajaan turut menyedari kepentingan produk budaya seperti filem
sebagai industri yang mampu menjana pendapatan kepada negara. Pada masa yang sama, ia dapat mengetengahkan lagi kebudayaan tempatan ke peringkat antarabangsa. Seperti yang kita lihat, remaja pada masa kini sangat gemar untuk membuat video yang sangat dekat dengan jiwa mereka. Malahan, jika kita lihat bakat yang mereka ada ini, why not kita mengetengahkan lagi dan dorong mereka untuk mengasahkan lagi bakat yang sedia ada. Seperti contoh, jika kita lihat di industri animasi, perkembangan filem animasi Malaysia antara yang boleh menjadi kebanggaan ramai kerana hasilnya yang sangat memberangsangkan. Filem animasi ini telah berjaya mengungguli tempat pertama filem pecah panggung. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan kepada viewers di luar sana. Alright, terbaik penjelasan tu. So, kata apa, bidang kreatif multimedia ni bukan setakat buat animasi saja, ada juga kata apa, filem dan sebagainya lah. Ada juga tadi kalau ikutkan level 4 tadi siap buat satu website. So bidang ni sebenarnya dia punya peluang kerja dia sangat luas lah. Ya, betul. Dia banyak cabang sebenarnya. Untuk multimedia ni dia tak menjurus kepada satu arah sahaja. Dia banyak arah yang you boleh pergi sebenarnya. Okay, Miss Ju, kita sudah menghampiri kita punya penamat bagi sesi live Facebook ni. Dah habis dah ya? Dah nak habis. Jangan sedih. Kalau sedih mungkin nanti kita buat sesi live yang seterusnya kalau ada permintaan daripada viewer di luar sana lah. Lama ada permintaan kalau ada. Kalau ada. Okay, so mungkin boleh mungkin pertamanya viewers kita ni ada di kalangan dia adalah adik-adik lepasan SPM. So mungkin boleh bagi saranan kepada adik-adik lepasan SPM, dan yang seterusnya mungkin ada juga di kalangan viewer kita ni adalah para ibu bapa, yang masih mencari tempat untuk menempatkan anak-anak mereka selepas mereka habis SPM. So mungkin ada sedikit saranan, satu kepada adik-adik lepasan SPM ni, dan yang kedua kepada para ibu bapa di luar sana lah. Terima kasih Encik Syafiq. Jadi saya punya saranan untuk adik-adik di luar sana, SPM bukanlah satu pengakhiran untuk segalanya. Tak semestinya pelajar yang memiliki akademik tinggi ataupun sijil pelbagai yang mampu pergi jauh, sedangkan mereka yang mempunyai kemahiran atau skill juga boleh bergerak jauh. Nasihat saya, sementara muda, kuat dan sihat ni, kita mempunyai masa lapang, belum disibukkan dengan komitmen lain, pergunakan sebaiknya untuk menuntut ilmu. Bagi ibu bapa pula, ibu bapa perlu sedar bahawa ada beberapa yang sangat berbeza dengan mereka. Kita menuju ke ambang 4.0, di mana terbukti skill atau kemahiran sangat diperlukan apabila sahaja jenis pekerjaan dan masa hadapan. Bukan semata-mata hidup. Itu saran. Cik Gadi ada nak tambah apa saranan kepada adik-adik lepasan SPM dengan ibu bapa di luar sana? Cik Gadi punya tu dia mute. Itulah. Leka dengan Miss Ju terangan tadi. Okay, rasanya SPM hari tu baru je keluar result kan. Okay, so mungkin bolehlah tengok-tengok dekat SG Academy kod minat multimedia ni kan. Bolehlah datang-datang jenguk ke, ataupun nak tanya Miss Ju apa-apa ke pasal multimedia. Nak tanya apa segala multimedia boleh. Kaitan benda lain tak boleh. Okay. Alright. So sampai di sini saja kita punya sesi live Facebook page SG Academy. So terima kasih kepada Miss Ju dan Cik Gadi kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk berkongsi dengan adik di luar sana, viewer di luar sana berkenaan dengan bidang peluang TVET dalam bidang kreatif multimedia. So insyaAllah kita akan bawa pada masa akan datang, kita akan bawa kepada anda pakar-pakar dalam bidang mekatronik, culinary dan yang sekarang hangat diperkatakan drone, teknologi drone. So hari tu PDRM ada buat demonstrasi pasal drone untuk COVID-19 ni. So siapa yang tahu lebih lanjut
InsyaAllah minggu depan kita akan ada satu sesi dengan drone lah. So stay tune dengan Facebook page SG Academy. So untuk maklumat lanjut pasal kita punya college dan kita punya program yang ada di SG Academy. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Stay safe, stay at home. Jangan keluar. Saya dengar kalau keluar kita tangkap. So kita tak pasti sama ada betul atau tak. And then, so masa COVID ni adalah baik kita stay di rumah untuk Tahniah kepada Makcik Kia banyak bantuan dia dapat. Tahniah kepada Makcik Kian. Mak saya bukan Makcik Kian namanya. Alright, itu saja daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye. Bye.